Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Kamal Hidayat bin Zainal Abidin bernombor metrik 151154 bersama rakan saya iaitu saudara Akmal Zulhilmi bin Azhar bernombor metrik 154105 akan membentangkan soalan yang ketiga iaitu list 5 learning outcomes that are best measured with selected response test item. List another 5 learning outcomes that are best measured with performance assessment methods. Give reasons to support your answer. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang selected response item. Item ujian pemilihan respon ini dilaksanakan dengan pelajar perlu membuat satu respon, iaitu memilih mana-mana jawapan daripada pilihan yang telah disediakan. Pelajar perlu membaca soalan terlebih dahulu dan juga membaca pilihan jawapan yang ada. Seterusnya, pelajar haruslah memilih sama ada satu, dua ataupun lebih jawapan yang paling tepat. Ianya bergantung kepada kehendak soalan. Jika soalan hanya meminta satu jawapan, maka hanya satu sahaja jawapan yang akan diterima dan juga dianggap betul. Selected response test item ini mampu untuk menilai pengetahuan pelajar tentang maklumat yang betul, mendefinisikan konsep dan juga kemahiran-kemahiran asas. Selain itu, guru tidak akan mengambil masa yang lama untuk menilai jawapan daripada pelajar dengan tepat kerana jawapannya yang bersifat objektif. Terdapat beberapa hasil pembelajaran yang mampu dikenal pasti daripada kaedah ini. Yang pertama ialah matlamat pembelajaran secara menyeluruh dapat dinilai dengan begitu efisien kerana hasil pelaksanaan yang begitu cekap. Seterusnya ialah kemampuan pelajar dapat dikenal pasti yang mana berperanan untuk membuat pertimbangan sama ada pelajar ini sudah layak untuk ke tahap yang seterusnya seperti membuat inference, mentafsir data dan juga mengaplikasikan maklumat yang diterima. Di samping itu, tahap pemikiran pelajar juga dapat dinilai dengan betul iaitu daripada tahap yang paling rendah ke tahap yang tertinggi. Perkara ini penting kerana unsur kognitif seharusnya diaplikasikan kepada manusia, khususnya kepada pelajar yang memerlukan tahap pemikiran mereka yang diukur mengikut tertib. Hasil pembelajaran yang seterusnya ialah pelajar dapat menjawab soalan dengan tepat dan efisien kerana mereka telah disediakan dengan beberapa jawapan dan perkara ini jelas boleh membantu mereka menjawab dengan betul. Hasil pembelajaran yang terakhir ialah kaedah ini boleh memberi pengenalpastian maklumat kepada pelajar. Hal ini kerana pilihan jawapan yang tidak tepat juga merupakan satu maklumat kepada pelajar untuk digunakan pada soalan-soalan yang seterusnya. Item ujian pemilihan respon ini terdiri daripada 4 jenis iaitu item pilihan binary, pelbagai item pilihan binary, item aneka pilihan dan juga item yang sepadan. Yang pertama ialah item pilihan binary. Item pilihan binary ini boleh dianggap sebagai kaedah yang paling mudah untuk dijawab oleh pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap soalan yang diajukan, pelajar hanya diberi 2 pilihan jawapan. Jadi, pelajar haruslah memilih salah satu daripada jawapan yang diperuntukkan untuk menjayakan kaedah ini. Lazimnya, pilihan jawapan yang diberikan daripada item pilihan binary ini hanyalah ya atau tidak, betul atau salah dan benar atau palsu. Sebagai contoh yang telah dipaparkan di skrin sekarang, ada satu kenyataan yang perlu dinilai oleh pelajar untuk mendapatkan markah. Jadi pelajar hanya perlu menjawab sama ada benar atau palsu terhadap kenyataan yang diberikan. Walau bagaimanapun, peratusan pelajar untuk menjawab dengan betul adalah 50%. Begitu juga peratusan untuk salah juga adalah 50%. Jadi pelajar juga mendapat bebanan yang agak tinggi untuk menjawab soalan seperti item pilihan binary ini. Yang seterusnya ialah pelbagai item pilihan binary.
Pelbagai item pilihan binary ini merupakan rentetan daripada item pilihan binary, tetapi ianya lebih kompleks dan juga dilaksanakan mengikut konsep yang hampir sama. Ianya mungkin kelihatan seperti aneka pilihan tradisional, tetapi soalan-soalan yang diberikan mempunyai tema yang tersendiri. Pelajar bukan hanya diperlukan untuk memilih satu jawapan yang betul, tetapi pelajar perlu menjawab semua soalan dalam kumpulan tersebut dengan betul. Kelebihan tentang pelbagai item pilihan binary ini ialah pelajar tidak boleh lagi untuk menghafal maklumat seperti item pilihan binary kerana memerlukan pelbagai jawapan. Ujian sebegini memerlukan tahap pemikiran pelajar yang lebih tinggi berbanding item pilihan binary. Hal ini kerana pelajar perlu memilih sama ada dua jawapan atau lebih dalam satu tema yang sama dan waktu yang diperuntukkan lazimnya adalah sama. Walau bagaimanapun, peratusan mendapat markah yang lebih tinggi adalah lebih cerah berbanding item pilihan binary. Jenis item ujian pemilihan respon yang seterusnya ialah multiple choice item ataupun MCQ. MCQ ini lazimnya digunakan untuk menilai tahap pemikiran asas dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana persoalan yang dibina sudah mempunyai pilihan-pilihan jawapan dan pelajar dikehendaki untuk memilih jawapan yang benar sahaja. Walau bagaimanapun, tahap pemikiran pelajar juga boleh dinilai pada aras yang lebih tinggi jika soalan-soalan ini dibina dengan begitu teliti. Soalan MCQ biasanya hanya mempunyai satu jawapan yang betul ataupun yang terbaik, walaupun pelajar digesa untuk mengetahui apakah makna-makna dalam pilihan jawapan yang tidak berkenaan. Contoh soalan MCQ adalah seperti berikut. Kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai biodiversity. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan wujudnya biodiversity? Jika dilihat pada pilihan jawapan yang betul adalah D, iaitu iklim dan habitat. Tetapi mengapakah jawapan B atau C tidak diterima? Hal ini kerana jawapan B atau C mungkin benar, tetapi jawapan D adalah tepat dan menyeluruh. Item ujian pilihan respon yang terakhir ialah item yang sepadan. Kebiasaannya, kaedah ini menyediakan dua senarai perkataan ataupun frasa yang mana pelajar dikehendaki memadankan item disenarai yang pertama dengan item yang disenarai yang kedua. Premis yang disenaraikan ini, senarai yang pertama merupakan perkara yang dicari oleh senarai kedua. Contoh yang terpapar menunjukkan pelajar harus memilih item yang selari pada senarai B untuk dipadankan dengan senarai A. Jika dilihat pada contoh, senarai B merupakan jawapan kepada masalah yang disenaraikan pada senarai A. Jadi pelajar dikehendaki memilih penyelesaian kepada soalan matematik yang diberikan. Walau bagaimanapun, tidak semua pilihan jawapan yang di senarai B harus digunakan kerana terdapat pilihan yang tidak berkenaan. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya, Saudara Akmal. Seterusnya kita akan melihat penilaian prestasi sebagai alat pengukur untuk mengumpul maklumat apa yang pelajar dapat buat dengan pengetahuan mereka. Terdiri pada dua bahagian, iaitu memerlukan pelajar untuk melakukan tugasan dengan membina produk ataupun respon, dan yang kedua untuk mempersembahkan proses pengetahuan, kebolehan, strategi pembelajaran ataupun kedua-duanya sekali. Biasanya tugasan diberikan daripada satu tugasan ataupun sebahagian kecil ujian. Guru akan menggunakan pemerhatian dan penghakiman, iaitu penghakiman profesional, dibuat berdasarkan kriteria jelas untuk menilai kualiti kerja murid tersebut. Kenapa menggunakan penilaian prestasi? Untuk membantu pelajar tahu untuk menggunakan pengetahuan dan kebolehan untuk pelajar merasai kerja sebenarnya dapat dilihat dalam bidang pengajian pilihan mereka. Pelajar juga dapat mengetahui sama ada kerja mereka akan dinilai mengikut piawai ataupun rubrik yang disetujui ataupun tidak. Membuat pelajar aktif di dalam pembelajaran kerana mereka perlu membina, membuat, mengongsi dan menulis sesuatu. Penilaian prestasi boleh mengakses standard yang kompleks kerana memerlukan pelajar daripada untuk memahami satu topik kepada
kepada aplikasi dan membina sesuatu, menyebabkan berlakulah pencampuran daripada pengetahuan kepada kebolehan yang diperlukan untuk selesaikan sesuatu tugasan. Nilai praktis juga sebagai satu alat pembelajaran yang penting bagi menilai prestasi sesuatu tugasan pelajar. Seterusnya, terdapat pelbagai hasil pembelajaran yang dapat diukur melalui penilaian prestasi. Pelajar akan dapat belajar untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan sehingga penyelesaian masalah. Pelajar dapat menyerahkan beberapa jalan penyelesaian ataupun kaedah dalam melekatkan tugasan yang diberikan dengan memberi penjelasan, bukti, fakta yang berkaitan dengan topik tugas, sekaligus membina pemikiran yang kreatif dan kritikal. Menganalisis maklumat. Pelajar dapat menganalisis satu maklumat ataupun idea yang diperlukan dalam sesuatu tugasan dan membuat satu kerangka dasar dalam memberi idea dalam menyelesaikan masalah soalan tugasan, sekaligus pemahaman pelajar dalam satu topik itu lebih mendalam. Mempersembahkan kebolehan. Pelajar dapat berhubung dan membina pelbagai skill dalam proses penyelesaian tugasan seperti kepimpinan, komunikasi, pemikiran kritis dan pemikiran akademik yang diperlukan dalam kehidupan sebenar pelajar. Mencipta dan menghasilkan produk. Pelajar dapat menghasilkan sesuatu hasil kerja ataupun produk yang berkaitan dengan pembelajaran, dapat memberikan pendedahan kepada pelajar untuk mengekspresi diri, pengetahuan mereka dan menyumbang idea kepada penghasilan satu kerja yang berkualiti. Melakukan sesuatu proses. Pelajar dapat menganalisis, mengumpul, mencari dan membina bahan yang perlu dalam tugasan. Dapat membangunkan proses membuat keputusan sendiri melalui proses pembelajaran dirinya sendiri. Dapat beberapa kaedah penilaian prestasi yang dapat dilakukan bagi mengukur hasil pembelajaran yang disenaraikan sebentar tadi. Antaranya adalah pembentangan, interview, pameran, projek dan debat. Kaedah pembentangan. Satu kaedah yang mudah bagi pelajar untuk menyelesaikan tugasan dengan mempersembahkan report secara lisan untuk mengungkapkan pengetahuan ataupun kepahaman berkaitan satu topik pembelajaran. Perlukan berjalan kajian mendalam terlebih dahulu untuk mencari bahan-bahan yang sesuai untuk menyelesaikan tugasan. Perlu juga menggunakan bantuan visual teknologi seperti PowerPoint ataupun Google Slide. Contohnya, skrip pendek, video, poster persembahan, catat ataupun data. Misalnya dalam subjek sejarah, pelajar boleh membuat satu drama pendek untuk memberikan isi tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu dan maklumat itu disampaikan pada pelajar lain. Terusnya, poster persembahan. Menghasilkan satu animasi ataupun satu ilustrasi gambar, dan setiap satu ilustrasi gambar itu diterangkan kepada rakan-rakan sekalian. Hasilnya, pelajar dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pelajar dapat mencipta ide inovatif dalam pemikiran kreatif. Komunikasi pelajar dapat ditingkatkan. Pelajar juga dapat menyampaikan satu maklumat itu dengan yakin dan tepat. Kaedah pameran. Pameran adalah satu kaedah demonstrasi awam oleh pelajar dalam menyimpulkan sesuatu topik pengajian. Pelajar perlu mempersembahkan model ataupun hasil kerja mereka kepada khalayak ramai dan menerangkannya. Memerlukan pelajar untuk bercakap secara terbuka, menggunakan bukti, mempersembahkan paparan visual hasil kerja kepada orang ramai. Contohnya seperti pameran sejarah, seni, sains dan muzik. Misalnya, dalam pelajaran geografi berkaitan dengan topik gunung berapi, pelajar perlu menerangkan kepada pengunjung bagaimana proses berlakunya letusan gunung berapi itu dengan mempamerkan hasil kerja mereka seperti model gunung berapi yang dibuat dari tanah liat. Memerlukan pelajar untuk kongsi, terang, mempertahankan rekaan mereka dengan teori ataupun tindakan keputusan mereka yang tertentu. Hasilnya, pelajar dapat mencabar diri dalam meningkatkan rasa ingin tahu dalam mendalami sesuatu topik. Pelajar juga dapat mencipta hasil yang boleh digunakan untuk pelajaran yang berkesan. Pelajar juga dapat membina komunikasi yang menyaksikan, dan pelajar juga dapat meningkatkan kefahaman dalam sesuatu topik itu.
kaedah temu duga. Kaedah teknikal dan struktur temu duga digunakan untuk mengungkapkan kebolehan, pengetahuan dan skill pelajar dalam memahami sesuatu topik. Bualan biasa bersama pelajar di dalam kelas selama beberapa tempoh seperti 5 minit misalnya untuk maklumat yang diperlukan. Guru juga dapat memberi tugasan kepada pelajar dengan menggunakan maklum balas rakas flyer seperti TAG maklum balas. Isi kandungan soalan dalam temu duga tersebut tentang apa yang mereka suka dalam satu topik itu, ada soalan membina dan juga cadangan positif. Dengan kaedah ini, guru dapat sekilas pandang tentang kefahaman dan kelemahan pelajar dalam satu kandungan topik. Bagi pelajar yang pasif pula, guru juga boleh menggunakan pelbagai aplikasi seperti Flickr, Explain Everything atau Siswa untuk pelajar rakam secara sendiri dan berkongsi pendapat atau pandangan mereka kepada guru. Hasilnya, pelajar dapat kenal pasti kelemahan dalam diri mereka dan misalkannya dapat membantu mendalami pembelajaran yang bermakna, dapat mengubah diri ke arah pembelajaran yang baik. Pelajar juga dapat mengambil langkah baru dalam meningkatkan kefahaman dalam satu topik. Itu kaedah pemencangan antara dua pihak dalam menentukan satu kesimpulan dalam satu topik pembelajaran. Merupakan salah satu tugasan yang dapat mengajar pelajar untuk memberi pelbagai pandangan dan pendapat mereka sendiri. Terdapat pelbagai kaedah dalam debat, antara adalah teknik fishbowl ataupun mangkuk ikan, di mana pelajar akan menghasilkan dua bulatan, yang mana satu bulatan besar dan satu bulatan kecil di dalam. Pelajar di dalam bulatan dalam akan memberi isi mereka berkaitan dengan tugasan, dan pelajar di bulatan luar akan mendengar dan mengambil nota. Selepas habis pembentangan, maka akan wujud pembincangan antara kedua kumpulan bulatan untuk menambah, membantah ataupun memberi pendapat. Kaedah kedua adalah mock trial ataupun minit percubaan, iaitu teknik gunakan pelajar untuk mempertahankan isi mereka daripada kumpulan lain dengan kemukakan fakta mereka untuk kukuhkan hujah mereka. Hasil daripada kaedah ini, pelajar dapat tingkat pemikiran kritikal, pelajar dapat membina komunikasi dan semangat berpasukan, pelajar dapat memahami satu topik lebih mendalam, pelajar dapat membina keyakinan diri. Kaedah projek, satu tugas yang termasuk daripada kertas penyelidikan kepada penghasilan sesuatu hasil kerja. Pelajar mungkin diberi tugas untuk menulis report, membuat peta, menggambar rajah, produk ataupun satu model. Jurnal juga boleh digunakan oleh pelajar sebagai refleksi hasil kerja mereka, sama ada kerja mereka itu adalah berkesan ataupun tidak dalam digunakan untuk pembelajaran. Contohnya pembinaan jabatan. Pelajar diberi tugas untuk membandingkan pembinaan jabatan terkenal seperti Jabatan Golden Gate ataupun Tower Jabatan dengan membina satu model jabatan dengan menggunakan bahan seperti kayu aiskrim ataupun blok Lego dan meletakkan beban yang sesuai dengan model yang dihasilkan. Hasil daripada kaedah ini, pelajar dapat menguasai kemahiran dalam menyelesaikan satu masalah. Pelajar juga dapat mengaplikasi pengetahuan yang dapat digunakan dalam alam pembelajaran. Pelajar juga dapat meneroka pengalaman pembelajaran baru, dan pelajar dapat membina kefahaman yang tinggi dalam pelajaran. Kesimpulannya, ujian tindak balas yang dipilih adalah terbaik untuk memberi maklum balas dalam mencapai titik hasil pembelajaran. Presentasi penilaian yang efektif dapat membantu pelajar untuk menilai kebolehan pembelajaran mereka, terutamanya tahap pengetahuan mereka dalam mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.